Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan pengajian kita tafsir secara ringkas dan juga tadabbur beberapa ayat dalam surah Yusuf. Surah Yusuf alaihi wa ala abaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Bermula daripada ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, juzuk yang ke-12, surah yang ke-12, tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 437. Kita baca 2-3 ayat, kemudian kita pergi kepada perbincangan insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Allahu Akbar. Ayat ini yang kita baca ni 7 hingga 10 adalah merupakan episod yang kedua dalam siri kisah Yusuf AS bersama dengan adik-beradik dia, iaitulah adik-beradik dia bermesyuarat. Bagaimana kita dengan Yusuf? Apa yang kita nak buat? Ini panggil mesyuarat yang telah diajar oleh syaitan, bagaimana nak kena kepada adik-beradik. Na'udzubillah. Dalam siri yang lepas Allah Ta'ala dah sebut pada kita sifat Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang fasih, yang dikenali, siapa saja baca boleh faham, kecuali orang yang tak faham. Kemudian diikuti dengan mimpi Nabi Yusuf. Alhamdulillah, ana ada baca hadis adab bermimpi. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, ingat balik. Adab bermimpi, bila kita bermimpi, kita kena pastikan mimpi itu baik ke buruk. Kalau mimpi baik, kita jangan cerita kepada sebarang orang lah. Asal kau orang ni kita kenal kak, cerita belakang.
Sekarang ni tempat paling senang nak bercerita, nama dia pakcik Facebook. Rakyat belakang lah. Kita hanya menceritakan kebaikan yang mimpi kita tu kepada orang-orang yang kita percayai, yang kita siqah, yang kita rasa dia boleh tafsir, takbir dengan ain, takbir, ataupun kalau tulis Rumi ta, ada setengah orang guna k, takbir lah. Takbir dengan ain, takbir mimpi. Mana tafsir mimpi? Kita pergi cari orang yang boleh tafsir mimpi, kita suruh dia tafsir. Apakah maksudnya saya, contohnya berjalan masuk dalam gua comel cerah. Nah, jadi apa tafsir? Syekh ni kata, oh insya-Allah masa depan kamu yang baik gini-gini. Tapi sebaliknya, kalau mimpi buruk, mimpi tak baik, jangan cerita kepada orang. Jangan cerita kepada orang. Satu lagi yang kita kena peringatkan, bahayanya menipu mimpi. Sekarang ni kita bimbang. Ramai orang nak declare perjuangan dia betul, ajaran dia benar, bahkan barang-barang produk dia pula hebat. Dia guna saluran mimpi. Oh, saya dah mimpi, ajaran yang saya bawa ni telah dipersetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri mari dalam majlis taklim, kita duk mengajar, Nabi ada sini. Nabi senyum kat saya. Dia apa? Dia panggil tarwij. Apa tarwij? Nak melariskan ajaran kita guna mimpi. Mimpi Nabi, mimpi Tok Syekh marilah, macam-macam mimpi. Ataupun apa sajalah. Kita nak balas dengan orang adik-beradik, contohnya ada seorang ni, adik-beradik ni bahasa jenis nak beli benda lah, beli kereta ke apa. Jadi keluarga dia tak bagi, sebab dia ni kaki boros, kaki lari, kaki pecup, macam-macam. Dia pun pakat, mari kita tipu dia. Kita mimpi kawan dia yang baru mati, mari bagi tahu pesan kepada dia, jangan beli. Ini semua bentuk mimpi. Tuan-tuan kena ingat, terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menunjukkan mimpi bohong dalam mimpi sama kita berbohong dengan di luar. Cuma beza sikit dalam bab hukum. Kalau kita kata di luar, kita tuduh orang ni bunuh orang, kita kena bawa saksi, kena bawa bukti. Kalau betul, orang tu kena balas bunuh, qisas, ataupun tuduh macam-macam. Tapi kalau kita kata aku mimpi tengok dia ni hok buat lah, mahkamah tak boleh terima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, man tahallama bihulmin wal lam yarahu. Man tahallama, siapa dia mengaku dia bermimpi kan, walam yarahu, dia tak tengok-tengok pun. Dia tak, memang tak mimpi pun, semua nak tanilah sebab-sebab yang tadi sebut tadi. Nabi kata, kullifa an yaqida baina sya'irataini walam yaf'al. Di akhirat esok orang ni akan disambung, dia perintah supaya sambung di antara dua biji gandum. Mana ada lubang, mana ada, suruh takut dua tu. Mau buat lagu mana pun, memang tak boleh buat. Maka dia tak akan boleh buat. Kata di ulama hadis kata di sini, di antaranya Al-Imam Ibn Hajar, dia kata menunjukkan bahawa satu bentuk pengazaban, oleh kerana dia tak boleh sambung dua biji gandum ni, maka azab tu berterusan. Na'udzubillah. Ini di antara yang kita kena buat. Orang-orang dakwah, macam-macam orang dakwah ini. Oh, jangan main zikir yang saya dapat ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata bermimpi, sama ada kita mimpi kita bohong di antara manusia, ataupun kita berbohong ke atas Allah. Allah Ta'ala saya jumpa. Jumpa Tuhan dah pula dah dia. Dia tengok Tuhan macam mana? Dia kata Tuhan tu dalam mimpi tu, dia duduk perhati tengok. Setelah dia balik tengok cermin semula, sama dengan muka dia. Kaki penipu hangit ni. Ataupun Nabi dah bagi baca dah ni. Ajaran saya ni. Semua ni berat belaka. Sebuah lagi hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Wasilah Ibnul Asqa, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min a'zamil fira, di antara sebesar-besar pembohongan,
an yadda'ir rajulu ila ghairi abih. Dia dakwa orang ni ayah dia tapi bukan ayah dia. Ini ingat molek. Orang yang jadi anak angkat yang telah dibinkan kepada orang lain, jangan dia mengaku itu ayah dia. Jangan. Bin pun tak boleh tulis. Kena bagi tukar semula kepada ayah dia. Ud'uhum li abaihim. Nabi kata di antara pembohongan yang besar. Ini berat dosa kita ni. Main pembohongan yang besar gini kan. Iaitu orang yang mengaku kepada ayah bukan ayah dia. Satu. Yang kedua, au yuriya ainahu ma lam tara. Dia kata dia tengok benda hak dia tak tengok. Sama ni. Oh, aku mimpi ni, tak mimpi pun. Jangan main. Au yaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Dia pergi buat kata hak Nabi tak kata. Hati-hati tuan-tuan. Sebab itulah kita ini nasihat sangat kepada para pelajar, berhati-hati kita dengan menyebarkan hadis-hadis. Kalau kita nak kata hadis, kita kena kata riwayat siapa orang ni, apakah darajat hadis yang telah dinyatakan. Kalau hadis itu sahih, kita kata alhamdulillah. Kalau hasan, boleh alhamdulillah. Tapi kalau hadis itu maudhu' yang dikatakan persu, yang tidak ada asal, jangan berani-berani. Ini sebab Nabi larang sangat. Banyak lagi hadis lain yang dilarang. Yang penting dalam tajuk kita ni nak beritahu, iaitulah larangan daripada apa? Daripada mengaku benda yang tidak terjadi. Ramai dah orang ni guna mimpi-mimpi ni. Untuk apa dia guna mimpi? Konon-kononnya nak menguatkan, melariskan ajaran dia. Nak melariskan ajaran dia. Yalah, kita ni kalau boleh berniaga, kalau kita boleh tempelkan ajaran kita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi molek. Saya yakin dah tuan syekh saya tu mimpi jumpa dengan Nabi dah. Pasal itulah orang duk jajar hari ni di antara hak Nabi sedih dalam hidup dia ni. Sedap juga kalau kita dengar. Tuan-tuan dengar apa rasa sedap tak? Dia kata di antara hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedih sangat-sangatnya dalam hidup dia ni, dia tak ada jumpa dengan Imam Ghazali. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Inilah di antara pentaksub kepada kumpulan ni, dia akan reka-reka hadis supaya jadi. Toke, ada hadis juga toke. Orang penjual sayur, dia panggil bazinjan, buah tomato tu, ini kelebihan dia. Dalam hadis tu, pakai hadis juga. Jadi macam-macam toke tu toke ni. Kita kata usahlah menjadi toke, duduk jual nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berbahaya. Jadi kalau orang kata dia bermimpi, tuan-tuan ingat, mimpi bukan hujah. Mimpi bukan hujah dalam syariat kita. Dalam syariat Islam ni tidak. Mimpi Nabi, naam, betul. Mimpi Nabi benar. Sebab itulah walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, dia sembelih anak dia, tapi boleh dilaksanakan mimpi Nabi. Tapi mimpi buat kita tu gitulah. Jangan duduk tidak jadikan hujah. Baiklah. Kita balik kepada perbincangan kita yang panjang ini, insya-Allah dalam masa yang singkat. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Demi sesungguhnya kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu ada mengandungi beberapa keterangan, pengajaran, i'tibar bagi orang-orang yang bertanya tentang hal mereka untuk mengambil i'tibar. Bagi kalau orang ni nak ambil i'tibar, nak ambil pengajaran, maka dalam kisah Yusuf ni banyak pengajaran. Insya-Allah. Tengok, siri yang pertama saja. Dia bermimpi. Ayah dia larang jangan cerita. Dan bagi kita dah belajar secara ringkasnya dalam siri yang lepas berapa pengajaran yang kita ada. Hari ini kita sambung lagi pengajaran ibrah dalam kisah Yusuf ini secara ringkas-ringkas. Kalau nak panjang boleh je panjang, tapi kita tak nak panjangkan. Sekurang kata orang biarlah sekali lalu kita baca dulu Al-Quran ni, biar sekali khatam insya-Allah. Kemudian kita masuk kepada siri mendalami kisah-kisah Al-Quran pula insya-Allah. Baik. Maknanya dalam kisah Nabi Yusuf
bersama adik-beradik dia 11 orang itu, ibarun wa mawa'izun wa dalalat, menjadi pengajaran bagi orang yang bertanya. Tanya apa? Yang bertanya tentang kisah mereka. Mana orang yang nak mengkaji, nak mengorek, nak mengambil iktibar dari kisah Nabi Yusuf, dia akan jumpa, insya-Allah. Bagi orang yang malah tak tahu apa, baca surah Yusuf pun tak. Dia baca juga surah Yusuf. Sebab ada orang kata, dengar ni cerita orang kata ni, tak ada lah hadis ni. Pasal itulah kita baca hadis, Nabi kita larang afral fira, pergi buat tuduhan, memalsukan hadis Nabi, hadis ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Dia kata, kan jadi pula ni ayat cerita ni. Siapa dia mengandung, nak suruh anak dia comel, baca surah Yusuf. Baca surah Yusuf kat dia bahaya muka Yusuf, anak dia pun jadi comel. Senang ke dia. Dekat dengan nak beranak, baca surah Maryam. Pasal apa? Nak suruh mudah bersalin. Kita kata benda tu tidak ada dalam hadis, tidak warid lah ke? Allah Ta'ala turun Quran ni bukan untuk beranak. Allah Ta'ala waktu ayat Quran untuk kita mengkaji dan beramal dengan isi kandungan. Ni bila hari seperti hari ni 25 Disember ni pula hari orang duduk mengatakan Tuhan ada anak. Jangan. Pasal itulah anak buat satu kata-kata, jangan bergembira dengan kumpulan yang dakwa Tuhan ada anak. Bahaya. Ni kita ni kadang-kadang rasa nak join juga tak. Dia panggil nak join sekali. Dengan puak-puak ni kita kata jangan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, wa qalu ittakhadhar rahman walada. Boleh mereka kata Tuhan ada anak. Puak-puak mana? Puak apa ni? Puak-puak duk pakai topi merah ni, duk kata Tuhan ada anak. Laqad ji'tum syai'an idda, maka sungguhnya kamu telah melakukan suatu perkara besar, salahnya buat tuduhan kepada Tuhan. Takadus samawati yatafattar minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda, hampir langit runtuh. Apa dia lagi? Bumi terbelah, bukit hancur. Anda'u lirrahmani walada, kalau kamu kan dengan sebab dakwaan kamu Tuhan ada anak. Tiba-tiba kita nak ucap happy juga. Les, kenapa? Kelihatan kata apa yang gelenyar sangat tu. Kita tak ada pun adik-beradik, tidak ada pun anak-beranak yang duduk diam yang beragama seperti ini, tiba-tiba happy sangat. Ni ada tulis dekat Facebook pagi lagi ni. Apa kita sebab? Kita jangan tak ada. Ini budaya lah. Pergi kajilah dalam kitab mana kata budaya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Maryam daripada ayat 88-91, bumi nak terbelah, langit nak runtuh, bukit bukau nak hancur. Dengan sebab apa? Anda'u lirrahmani walada, sebab mereka dakwa Tuhan tu ada anak. Jangan happy, jangan menyertai perayaan mereka, sangat berbahaya. Ada ulama khilaf, itu bagi orang terpaksa lah. Contohnya keluarga dia semua agama itu. Jadi bolehlah kita kata kalau dia nak ucap-ucap atas dasar nak menjinakkan dia orang tu untuk dia dakwah pada masa depan, setakat tu je. Tapi hak tak ada kerja ni, buat apa cari kerja? Subhanallah. Jadi kita ambillah pengajaran yang besar para jemaah sekalian. Jadi dalam kisah balik kita kepada kisah Sayyidina Yusuf alaihissalam, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sailin, menjadi tanda-tanda kebenaran Allah Azza wa Jalla. Cerita mereka penuh dengan pengajaran, penuh dengan ibrah terhadap apa yang dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Marilah kita korek, kita belajar setakat mana yang kita mampu, insya-Allah. Kalau tak mampu, apa boleh buat kan? Tengok ayat. Dia kata apa? Mula dia buat tajuk kita ni mesyuarat tertutup. Antara adik-beradik Yusuf 10 orang tu. Sebab Bunyamin, dia Yusuf dengan Bunyamin ni adik-beradik mak lain. Maknanya dalam masalah adik-beradik tiri ni ada juga masalah unsur diskriminasi sikit. Pasal itulah kata ulama tafsir, adik-beradik di 10 orang itu bukan Nabi. Kalau Nabi dia tak perangai lagu ni. Jadi ada setengah kata asbat, itu Nabi lah, itu kumpulan lain.
Wallahu alam, itu perbahasan ulama tafsir. Baik, apa dia keperancangan yang dikemukakan dalam musyawarah ini? إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Kisah itu bermula. Ini episod musyawarah ini bermula di sini. Tatkala saudara-saudara adik-beradik Nabi Yusuf berkata sesama sendiri. Dia ada musyawarah, bicara pokok dia. Dia kata apa? Sesungguhnya Yusuf dan adiknya. Siapa dia nama adik dia? Bunyamin. Adik kita pun Bunyamin. Jadi Bunyamin ni anak bosu sesuai. Dia kata adik kita ni Bunyamin. Bunyamin ni adik-beradik seibu. Maknanya dia dengan Yusuf adik-beradik seibu sebapak. Adik-beradik lain bapak sama, mak lain. Ini panggil adik-beradik sebapak. Hak 10 orang lagi tu. Ibu mereka ialah Rahil. Tanda nama ni, ini ulama tafsir tulis ni. Dalam dia kata mak dia nama Rahil. Rahil. Jadi ada kata pada itulah setengah orang ni dia nama tu kita kena tengok makna juga kan. Sedang abang-abang mereka yang 10 orang itu ialah saudara sebapak. Jelas dalam ayat ni. Dia kata abang-abang lah berasa iri hati lah tengok ayah dia ni. Saya kau adik. Kita hok abang-abang hok tua-tua ni kena ambil kira juga. Tak? Tak usah kata adik-beradik mak lain, adik-beradik mak sama pun, ibu bapa pun. Anak hok sulur dengan anak bosu. Ayahnya bila mari anak bosu ni ayah sudah tua. Sudah tak larat dak. Maka dia lebih suka main dengan budak kecil. Anak bosu. Jadi kita jangan duk marah. Kadang-kadang abang ni mari jealous juga. Oh, saya hok bosu ni. Itu dia panggil naluri manusia. Mesti ada gitu. Pasal tu kita tengok kalau nenek atuk dengan cucu, lagi dahsyat. Kadang-kadang kita ayah ni kena marah ke bapak mertua, mak mertua pula. Allah baik dengan anak pada dia saya ke cucu dia tu. Itu naluri dia panggil. Tidak pelik lah. Mana Nabi Yaqub kalau saya ke Yusuf dengan Bunyamin pun dia sudah berumur pada masa tu kan. Dia apa? Musyawarah pun dia. Dia kata apa? Sesungguhnya ayah kita ni sayang kepada Yusuf ni lebih daripada Yusuf dengan adik dia tu Bunyamin tu lebih daripada kita. Wa nahnu usbatun, sedangkan kita ini satu kumpulan yang kuat. Padahalnya puak kita ni hebat-hebat belaka ni, gagah-gagah perkasa. Mana kalau dia nak minta tolong gapo, boleh kita. Enggak budak dua orang tu kecil tahu gapo. Jadi mana kalau zaman kita gak hok cari kayu api pun kita hok cari budak kecil tu tahu apa, tahu makan. Gitulah. Mana kita ni ramai, lebih berguna, lebih bermanfaat. Tengok nota di bawah. Dia kata, yakni oleh itu kita lebih berhak disayangi daripada mereka berdua yang masih mentah. Patutnya ayah saya kita, bukan saya ke budak dua orang tu. Kan? Ini perbualan. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapak kita adalah dalam keadaan tidak adil yang sangat nyata. Jatuh tuduhan dia. Ayah kita ni tak adil. Saya kau budak-budak. Allah. Hok saya makan kita. Saya ke budak. Gitulah keadaan berlaku. Macam-macam. Habis. Allahu Akbar. Mula. Hok pertama cakap. Hok debel sekali. Bui cadangan. Apa cadangan dia? Lagu mana? Macam mana kita nak buat dengan Yusuf dengan adik dia? Macam mana nak buat? Yusuf lah melampau sangatnya. Ayah saya sangat ni Yusuf. Gini ya. Ni tengok ayat 9.
Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Sudah. Ramai di antara mereka berkata, cadangan saya. Bunuhlah Yusuf. Dahsyat. Kita ambil Yusuf, bunuh. Tahu apa budak lagu ni? Awitrahuhu arda, atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh. Kita bawa dia pergi pada pasir, tinggal situ. Biarnya mati kering. Bekir menas tagon ini. Yakhlu lakum wajhu abikum, supaya perhatian dan kasih sayang bapak kamu tertumpu kepada kamu. Nak kasih sayang sebenarnya. Ini hati-hati ibu bapak. Jangan sedak rasa. Kita menunjukkan tidak adil kepada anak-anak, jinilah akan jadi. Ini pengajaran besar kepada kita ibu bapak. Jadi kita ni tak apalah. Kita pergi bunuh, lepak mana-mana. Lepas tu kak, dah tak ada dia kak. Ayuh saya kita. Ini dia panggil dalam istilah ahli motivasi parang, anak lapar bapak. Apa dia istilah dia? Anak lapar bapak. Maknanya kita tak dapat kasih sayang mak ayah kita. Sangat berbahaya. Kita baca dulu ayat habis, lepas tu kita pergi kepada pengajaran. Pasal lagi ni fenomena anak-anak liar, anak-anak yang jadi gejala-gejala ni, kalau kita tangkap dia, polis tangkap, ahli-ahli motivasi kita tanya, kenapa jadi gini? Dia kata, saya budak membuz terbiar. Tak ada siapa peduli. Mak ayah ada tapi macam tak ada. Hak ni sibuk dengan kerja, hak ni sibuk dengan ni. Lepas balik kerja rumah pula sibuk dengan WhatsApp, mazhab WhatsAppi pula. Hak ni duduk koki dengan kawan dia, hak ni duduk koki dengan geng dia. Anak-anak serabut telefon sebutir. Senyak kawan tu dengan geng dia pula. Jumpa macam-macam. Ini dia panggil fenomena anak lapar bapak, sangat berbahaya. Yang bahaya lagi ni, orang budak ngaji ni anak Nabi. Bukannya budak kampung hok tak reti gapo satu. Maka tengok cadangan permainan syaitan. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Allahu akbar. Dia kata lepas kita bunuh dia kak, kita balik mandi-mandi taubatlah. Dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang yang baik dan terpakai. Lepas pada kita mati Yusuf, kita tobat. Kata di para ulama tadabbur, kisah ini sangat berbahaya. Orang lain bertobat setelah terjebak dengan dosa yang tersalah. Ni memang nak buat dosa apa nak tobat? Lebih berbahaya daripada orang yang bersalah bertobat. Ni nak buat salah untuk tak apa kita boleh tobat. Zaman kita ni ramai manusia perangai lagu ni. Tak ada masalah. Projek ni biar boleh kat dulu. Projek 3 juta ni. Habis nak boleh 3 juta ni kena rembah juga lah 100,000. Kau orang-orang yang boleh meluluskan tu. Dosa ni. Sudah projek ni anak beranak pergi Mekah. Sedap ayat dia. Kita pergi suci di Mekah, menyucikan diri. Kan ada setengah di travel aja tulis penyucian jiwa di tanah suci. Dia punya moto syarikat dia. Habis kak sudah projek kita boleh 3 juta, kita pakat pergi Mekah, kita menangis depan Kaabah, ya Rabbi taubatlah dosa rasuah, dosa tumbuk usuk kata orang, dosa riba. Lesh mu tahu macam kata di ulama tadabbur, pandangan lagu ni sangat berbahaya sebab menjadikan orang berani buat maksiat, meremehkan dosa. Tak apa, pandai kita taubat. Sudah apa dah. Dia duduk dengan orang perempuan, jalan dua perempuan, tiba-tiba terjebak dengan tak ada masalah, bagai tak haus dia kata. Kita pergi sebelah sungai ni, kita akad nikah kak. Sudah akad nikah, saya bawa awak pergi Mekah, kita taubat. Ayat mana ayat dia ni buat perancangan jahat, lepas tu nak pergi bersihkan
Diwa dengan taubat, kita kata ini satu perbuatan mungkar yang besar, perancangan waswas syaitan yang cukup berbahaya. Sebab orang akan remehkan dosa. Kecil dosa. Banyak orang lagi tu. Kenapa mau main judi ni? Tak apa, biar boleh pitih dulu. Oh, saya dapat pitih juta duit judi ni, saya akan buat masjid. Hush, ayak dia nak buat masjid dengan duit judi. Nak pergi Mekah tu biasa. Biasa sangat kita dengar, tak apa. Kita pergi Mekah. Adik-beradik dia kata apa? Lepas kita bunuh dia, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Kita jadi orang soleh, kita jadi orang baik. Jangan bimbang. Oh, kita taubat. Kita ni anak nabi kan? Oh, jadi mana tinggi lagi darjat. Na'udzubillah. Dengar lagu ni. Salah seorang daripada abang dia ada kata nama Yahuza dengan zal. Ada kata nama Rubil. Qala qailum minhum. Salah seorang di antara mereka, abang dia lah ni, hak nama Yahuza atau Hubil ni, Rubil. Jangan. Kenapa kita nak bunuh adik kita? Uduh molek ke? Baik buruk, darah daging kita ni, tak boleh. Tak boleh bunuh, jangan bunuh dia, jangan bunuh. Aku sayang ke dia, cuma serabut ke ayuh ya. Gitulah ayat. Mana kalau ayat dah elok kak, gitulah lebih kurang. Aku sayang ke Yusuf tu, tapi ni ayuh ni melampau sangat ni. Oh, jadi habis nak buat macam mana? Bagi cadangan lain. La taqtulu Yusuf. Janganlah kamu bunuh adik, jangan. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Tetapi buanglah dia ke dalam perigi. Kita pergi cari telaga di tepi jalan tu. Kan tengah jalan orang mengembara ni, musafir ni, ada perigi telaga, kita pergi buh dalam tu. Yaltaqituhu ba'du sayyarah. Supaya dia dipungut oleh sebahagian dari orang-orang musafir yang lalu situ. Jadi orang travel mari jumpa dalam telaga, dia kara awak naik. Ni awak klik kapur dia kak, relax lah kitanya. Zaman tu bukan ada Facebook, boleh tular-tular. Budak jatuh dalam perigi. Ini gambar. Oh, ayuh dia tengok, aku anak aku. Zaman tu tak ada dah. Pasal tu dalam kitab ni ada satu babul luqatah wal laqit. Bab barang-barang tercicir yang kita jumpa. Dan juga laqit, kanak-kanak. Laqit dengan mana mambuz yang terbiar. Contohnya kita berjalan tengah padang pasir, jumpa budak. Mu ni anak siapa? Tak tahu. Budak kecil ke? Nak hubungi siapa? Nak elan kat mana? Bukan ada Facebook, bukan ada alat-alat moden medsos kata orang zaman kita ni. Maka hukum laqit, barang yang kita jumpa ni ada hukum tersendiri. Kita tengok kalau benda tu berbahaya, kita kena ambil simpan. Lepas tu kita istihar setahun. Tak ada orang ngaku, boleh jadi hak kita. Itu dipanggil zaman tu. Kalau jumpa kanak-kanak laqit, sama juga. Kita ambil dia, pegang, buat anak angkat kita. Panjailah perbahasan ulama fiqh tu, siapa dia nak tanggung makan dia, siapa dia belanja. Jadi kalau kita tak kaya, dia kata boleh ambil harta daripada baitul mal, boleh ambil untuk belanja hidup budak ni. Jadi kita kata tak apa. Tuan-tuan nak baca buku ni, bab laqit dengan luqatah, tengok dalam kitab fiqh. Alhamdulillah sebuah kitab fiqh yang ana khatam bacaan awal sampai akhir, nama dia Al-Fiqhul Manhaji. Tuan-tuan cari di jilid-jilid yang terakhir tu bab al-luqatah. Alhamdulillah kita dah bincang panjang. Jadi ini di antara lah. Kalau ada pelajar-pelajar yang nak bertalaki kitab awal sampai akhir, saya syorkan baca kitab Al-Fiqh Manhaji, khatam kita. Ada kitab Muqtamad baru jilid yang pertama baru tu. Ada 4 jilid lagi. Jilid pertama, hak jilid yang kedua kita baru baca satu bab je, bab puasa. Allahu akbar. Allah Taala lah beri kita kesihatan, panjang umur, mudah-mudahan kita sempat lagi khatam sekatu lagi kitab ataupun beberapa kitab lagi insya-Allah. Baik, kita balik ke cerita Yusuf tak habis lagi. Dia kata yaltaqituhu ba'du sayyarah. Gini, kita tok dalam telaga. Telaga ni dia panggil ada 2 jenis. Satu dia panggil bi'run, satu lagi jub. Jub ni katanya telaga hak jenis tanah tu. Maknanya kita tok dalam tu dia boleh lah gato-gato taklah sejuk sangat. Kan? Satu lagi dia panggil bi'run tu hak ada
Semi pahdala ada kerek atau mati. Tak tahu apa dah. Dia telaga arak ni pelik. Kita boleh turun, dia buat tangga, boleh turun sampai bawah ambil air. Ana sempat waktu mula-mula sampai Madinah tu, dan kita masuk dalam telaga Sayyidina Uthman. Kalau orang pergi Madinah dipanggil Bir Uthman, Hak Uthman beli dengan Yahudi tu, ada. Baik, jangan pergi lain. Kita pergi ke cerita Yusuf dulu. In kuntum fa'ilin. Kalau kamu nak buat jugalah maksud dia nya. Kalau kamu tetap hendak menjalankan rancangan kamu itu, inilah pandangan aku. Oh, mana abang dia kata jangan bunuh. Ini darah daging kita, ni adik kita, kenapa kita nak bunuh? Kan? Kenapa kita nak bunuh dia? Jangan. Ini adik-beradik kita ni. Jadi bila kita kata adik-beradik, maka tak bolehlah kita sewenang-wenangnya kita pergi bunuh adik-beradik kita sebab merbahaya. Apa yang merbahayanya? Merbahayalah sebab dia tu adik-beradik kita, jangan duduk koseh. Maka dalam kisah ini para jemaah sekalian, ada beberapa pengajaran yang sangat besar yang saya nak kemukakan kepada para jemaah sekalian. Tanda yang pertama, dia panggil al-fawaid at-tarbawiyah, dari sudut faedah pendidikan. Yang pertama sekali, ayat ini menunjukkan bahawa berlaku adil dituntut dalam semua perkara. Pemerintah kena adil kepada rakyat. Rakyat juga kena berlaku adil kepada pemerintah. Suami kena berlaku adil kepada isteri. Manakala suami ni ada isteri ramai, dia kena berlaku adil belaka. Jangan duduk main, duduk saya sebelah lah. Sengit dia di akhirat esok. Jangan gurau-gurau. Kan? Maka dalam muamalah bapa, ibu kepada anak-anak mesti berlaku adil. Makna kalau kita beri benda, beri belaka. Anak ni sayang kat aku ni. Dalilnya dia duduk di rumah. Aku penipal agak, mari lalu minyak cak kapok mari. Minyak mastika mari. Minyak gosok tegak bau hangit dah dalam bilik kita ni. Siapa? Anak ni mari gosok. Habis senyak-senyak dua beranak ni, mari kita pergi berjabat tanah. Dah, tanah mak di belah tu ambil kamu Abang-abang mu duduk jauh-jauh. Kita ini mula ni. Mula nak main apa ni, tak berlaku adil pada anak-anak. Dah kebetulan dia duduk rumah kita, dia tolonglah. Adik-adik hak jauh bukan tak tolong pun. Dah, ada duit dia hantar mari. Tapi hak ni pandai kecek. Satu masa, tanda tuan-tuan. Kisah seorang sahabat nama Bashir. Bashir ni dia beri harta kepada anak dia nama An-Nu'man. Dia sayang ke Nu'man ni. Dia pun nak beri harta. Isteri dia nama Amrah binti Rawahah. Amrah binti Rawahah, dia kata la arda, aku tak reda, tak setuju mu nak beri anak aku seorang ya, padahal anak lain tak bagi, aku tak setuju. Mari kita pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ni Bashir ni nak beri ke Nu'man ni harta dia. Nabi bertanya, mu beri pada orang lain? A'taita sa'ira waladik, anak-anak mu hak lain mu beri ke tak? Dia kata tak, nak beri ke dia ya, sebab saya ke budak ni. Qal, Nabi kata fattaqullah wa'dilu baina auladikum, adalah kamu bertakwa kepada Allah Taala, adil pembahagian pada anakmu. Jangan main suka-suka gini. Sebab bila buat lagu ni perangai, akan berlaku iri hati, sakit hati, akan berlaku perbalahan di antara anak-anak kita, hasil daripada usaha kita sendiri. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, jangan buat perangai lagu ni gitu kan nama senyak-senyak lah. Hadis ini sahih dalam Al-Bukhari. Ada lagi dalam riwayat lain dia kata, bagilah pembahagian yang sama pada anak-anak kamu, kama tuhibbu an ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi. Mu suka ada anak-anak mu saya kamu, suka kita, maka mu kena bagi biar sama-sama. Kalau ada ni ramai ni pasal jenis gitu kan nama senyak-senyak ni. Bergora boleh. Dah, senyak-senyak bila mati
Mana gerai tak nak? Tak ada masak, tak ada gerai-gerai dah. Nama aku belaka. Subhanallah. Perang dunia pada waktu tu. Mulalah. Jadi kita meninggalkan anak-anak yang berkelahi hasil daripada tangan kita sendiri wal-iyazubillah. Maka dalam ini ibu bapa mesti berlaku adil kepada anak-anak. Jangan buat tidak adil. Itu yang pertama. Yang kedua, timbul lagi soalan, kenapa Nabi Yaqub Nabi Yaqub ni nampak lebih kepada adik dia? Kata di para ulama ni, Nabi Yaqub ni nabi yang adil. Dia bukannya tak adil, cuma dia panggil al-mahabbah. Rasa cinta tu hak ke budak kecil tu lebih sikit. Yang menyebabkan abang-abang besar ni jealous, cemburu. Sama juga kata di para ulama, kalau orang ada ramai isteri, maaf jangan marahlah contoh ni. Waktu kuan nak acak duk sebut ayat ni. Sebutnya sebab hukum hak cerita ni. Jadi dia kata kenapa Nabi Yaqub ni? Dia Nabi, perbuatan dia boleh menimbulkan adik-beradik kelahi. Kenapa? Jadi para ulama kata faddalahuma fil mahabbah. Nabi Yaqub beri kasih sayang sebab budak kecil, dia pun sudah tua, lahirlah jiwa dia kan. Sama dengan suami tadi. Suami ni kalau ada isteri, hak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, hak nombor 4 pula model baru. Sama kita kereta tak sama model baru dengan model lama dah. Jadi adalah kasih sayang sikit. Maknanya tapi dari sudut pembahagian, dari sudut masa, dari sudut duit sama, itu adil nama dia. Tapi mahabbah tak nak pergi. Sebab Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sebut, haza qasmi fi ma amlik. Ini pembahagian aku, hari ni rumah isteri ni, apa pembahagian yang aku milik. Tapi wala talumni fi ma ala amlik, janganlah kau ambil tindakan cerca kepada aku tak mampu nak kawal, iaitu dah ada bab mahabbah. Sebab Nabi, semua orang kata isteri yang paling disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas pada Sayyid Khadijah wafat, Aisyah. Dia nampak disayangkan Aisyah pada orang lain. Betul lah, Aisyah muda sekali. Jadi ada di situ kata di para ulama, jangan cerca Nabi Yaqub dalam masalah dia semua melebihkan anak dua orang ni fil mahabbah, bukan dari sudut pembahagian yang lain. Jadi kita pun jangan duk ambil buat perangai pula Nabi begini lah. Jangan duk kecek tak tahu kalu kata orang. Baik. Yang ketiga, orang yang bersifat hasud, ada sifat dendam, dengki dalam jiwa dia, orang ni tak boleh jadi ketua. Dalam pepatah Arab kata, tanda tuan-tuan, dia kata al-hasud la yasud. Dua patah ya. Tulis sikit. Al-hasud la yasud. Orang hasad tak boleh jadi ketua. Sebab dia mudah sakit hati kau orang. Dia tengok mana dia tidak mature, tidak matang dari sudut tindakan dia. Dia lebih kepada nak clear saja. Maka dikatakan, tulislah ayat motivasi ni. Dalam kisah Yusuf ni banyak ayat motivasi kita akan jumpa. Dia kata atwalun nasi huznan. Orang yang paling kuat duka cita, stres, serabut, sombak kepala kata orang yang suka sakit hati kepada orang. Dia nak mentakhirkan, melewatkan apa yang Allah Ta'ala percepat. Dia nak mempercepatkan apa yang Allah Ta'ala lewat. Dia nak naik orang yang dia suka, nak jatuh orang yang dia benci. Kita kata ini orang sakit hati. Pasal tu orang yang kuat stres, orang yang jiwa dia hasad, orang ni kuat stres. Tu dia sanggup jumpa bomo, sanggup jumpa tok nujum, sanggup jumpa ahli sihir, semata-mata nak kenak pada orang ni. Kita kena ingat, naik turun orang dengan kuasa Allah. Mulia seorang, hina seorang dengan kuasa Allah. Kita sedek, dia naik, biarlah dia naik. Pasal itulah kata di para ulama, adik-beradik Yusuf, campak Yusuf ke dalam telaga, Allah Ta'ala angkat ke atas singgasana. Subhanallah. Allah Ta'ala angkat dia ke mana? Singgasana. Kita benci orang ni, tiba-tiba kawan itu naik pangkat jadi orang besar. Sabar. Kenapa kita nak ubah takdir Allah Ta'ala kepada orang? La, tidak mungkin. Ini di antara perkara yang sangat berbahaya. Al-hasud la yasud. Orang hasad tak boleh jadi ketua. Macam-macam. Yang kita duduk dalam suasana Malaysia yang tidak aman, musim-musim COVID-19 pun, ni al-hasud la yasud. Bahasa nak jadi ketua, berebut kerusi, tak tahu apa jadi, akhir sekali macam-macam jadi. Baik. Allahu Akbar.
Maka dalam ayat ini juga, ayat menunjukkan bahawa adik-beradik nak pergi campur dalam telaga ni, menunjukkan akhlak yang buruk. Kita ni kadang-kadang orang yang kita suka, hak tak suka, kalau boleh kita nak hapuskan dia atas dunia ni. Betul tak? Aku tak suka dia tu. Doa biar mati je senang. Nak suruh mati lalu. Ustaz, tak boleh kau doa biar mati dia ni. Suruh orang maya ajak dia mati. Pasal sesat masalah. Kita mati hidup ni kuasa Allah bukan kuasa kita. Kenapa kita nak mati-matikan orang? Jangan. Dan yang kelima yang berbahaya tadi saya sebut, at-taubah qabla suduri zam, duk rancang nak bertaubat sebelum pergi buat dosa. Okey. Kita ni bila kita nak taubat, mana kita tahu hak kita nak buat tu dosa. Dah jangan buatlah. Ni dak nak pergi buat pas nak pergi taubat. Macam tadilah. Pagi rasuah, pagi Mekah lah. Maka ini menjadikan manusia memandang remeh, lekeh kepada dosa, dan syaitan akan masuk dalam hati dia, mempersiapkan hati dia permainan-permainan yang sangat berbahaya macam ni. Inilah yang kita kata nak. Dan ayat ni yang kita baca ni, ayat cerita Nabi Yusuf ni tahdid, menggalakkan kita supaya belajar, ajar anak-anak kita surah Nabi Yusuf. Untuk apa? Untuk pendidikan dari sudut akhlak, dari sudut jiwa, dari sudut ni. Mu adik-adik jangan sifat dengki, jangan duk hasad, jangan duk macam-macam kita boleh hajar kepada anak-anak kita. Masya Allah, tabarakallah. Panjang lagi cerita kita, kalau kita ikut dia, jawab dia pak cerah kita sini tak habis. Baik, satu je lagi kita ambil. Muhammad bin Ishaq dia kata, ulasan dia terhadap muamarah, perancangan jahat adik-beradik Yusuf ni, dia kata apa? Mereka telah membuat satu perkara dosa yang besar, iaitulah memutuskan silaturahim. Adik-beradik sendiri nak pergi tahu, nak pergi bunuh. Satu, uquq, derhaka kepada ayah dia. Ayah sayang kita pergi kecak. Tak. Yang ketiga, dosa dia tidak berkasihan belas kepada budak-budak yang kecil. Hak tak berdosa. Budak Yusuf tak ada dosa. Hak salahnya ayah dia pergi sayang lebih pada dia, itu je. Yang keempat, tidak menghormati perasaan orang tua. Ingat molek. Jadi kita ni kadang-kadang bila tengok ayah ke ibu saya ke adik-beradik opsan ni, janganlah buat pelik-pelik. Tak kadang-kadang tak pada dengan dosanya, tenyih kepala adik tu, Allah, macam tenganga budak tu. Budak kecil. Bila kita tanya budak ni cerdik ke tak umayyah lagi. Budak tak umayyah kita pergi muamalah dengan dia sebagai musuh tu, kenapa? Maka dosa-dosa ni besar di sisi Allah Taala. Hak ayah dicabar, hak kanak-kanak tidak dihormati, memutus silaturahim. Banyaklah dosa-dosa yang berlaku dalam episod ini. Jadi para jemaah sekalian, kita break setakat itu dulu. Kisah Yusuf masih panjang. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, setelah mereka bermusyawarat, keputusan muktamad, Yusuf campur dalam telaga, tidak dibunuh. Jadi dalam ayat yang ke-11, tanfiz, melaksanakan resolusi mesyuarat tertutup yang jahat itu, kita tengok dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.